Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari ini dalam page Wan Alwi Data Wizard dan juga page Nadi Duit. Kita sambung sembang-sembang kita dalam keusahawanan semalam dan 2 hari lepas. Kita ada bincang tentang bagaimana nak memulakan perniagaan, faktor-faktor memilih perniagaan dan apakah perkara yang perlu diberi perhatian kan. Oleh itu, jika tuan-tuan dan puan-puan merasakan bahawa apa yang kita bincang dan sembang ini memberikan manfaat pada diri tuan-tuan dan puan-puan dan juga boleh memberikan manfaat kepada usaha-usaha di luar sana, bolehlah like, share dan juga berikan link page ini kepada mereka untuk mereka sama-sama dapat manfaat pada kita semua. InsyaAllah hari ini kita sambung sedikit lagi tentang apakah 101 perniagaan yang telah pun ada kan. Ada yang buat pada rumah, ada yang menggunakan office yang kecil dan juga ada yang mungkin besar berdasarkan pada pasaran dan juga keadaan bisnes semasa lah. Sebagai contoh antara bisnes-bisnes yang ada sekarang yang boleh kita fikirkan adalah kalau kita ni seorang yang orang yang mahir dalam bidang perniagaan, mungkin kita menjadi konsultan bidang perniagaan ataupun jururunding bidang perniagaan. Itu salah satu juga daripada bisnes. Yang keduanya adalah perkhidmatan simpan kira syarikat, maknanya bidang perakaunan lah. Bagi orang yang tahu akaun, mereka juga boleh membuat part-time atau full-time dan bagaimana nak mengajar usahawan untuk mereka, usahawan boleh mengisi kira-kira mereka lah, maknanya duit masuk, duit keluar, bagaimana mereka nak mengira cukai, bagaimana mereka nak tahu tentang perundangan-perundangan yang ada kan. Zaman sekarang ni pun dah banyak software-software, apps yang banyak boleh membantu. Hanya mungkin ada sebagai usahawan yang belum lagi terdedah, maka bagi orang yang ada ilmu dalam bidang perakaunan boleh mengambil peluang ini untuk membantu juga rakan-rakan yang lain. Dan seterusnya adalah perkhidmatan kesetiausahawanan. Maksudnya dalam bidang setiausaha ni, dalam bidang pengurusan office juga memang merupakan satu bidang yang memang sangat diperlukan sekarang. Ramai usahawan dalam bisnes kecil memerlukan bidang pengurusan office untuk mereka boleh menguruskan bisnes mereka dengan lebih cekap. Yang seterusnya adalah perkhidmatan recycle kita semula. Juga ada dilaksanakan oleh individu-individu dan perniagaan juga ada pendapatannya sendirilah. Contohnya recycle minyak masak, recycle barang-barang kan. Sebab kalau kita contohnya, kalau kita rajin pergi tempat recycle pun kita boleh buat duit sebenarnya. Sebagai contoh, bateri kereta kalau dulu RM10 ke RM12. Kalau tempat memasak yang biasa tu mungkin RM2 harga dia kan. Kalau yang lebih mahal, kalau kipas tu tengok jenis kipas macam mana kan. Ada yang bernilai RM5, ada bernilai RM10. Kalau kita ada barang-barang besi di rumah tu pun kita boleh hantar ke pusat recycle. Dan juga dah ada nilai-nilainya kan. Kadang kita kumpul boleh RM10, boleh RM20, tak masalah. Okey, terima kasih banyak Suhaimi. Salam juga untuk Suhaimi. Orang jauh ni, orang Singapura ni kan. Okey. Dan seterusnya kita juga boleh masuk dalam bidang, contohnya bidang collection. Kalau sekarang ni, contohnya kalau di Malaysia sekarang ni kan, bidang menghantar barang-barang daripada pejabat pos juga boleh dimasuki bagi mereka yang dah ada kenderaan. Sebab apa? Ada yang kata bahawa bidang ini bidang yang sangat-sangat diperlukan oleh pos, mencari ejen-ejen yang luar yang mereka boleh bantu untuk edarkan barang-barang, memandangkan zaman MCO ataupun PKP ini merupakan zaman yang semuanya online kan. Katanya boleh dapat juga income tu. Satu van tu boleh dapat komisen sampai RM3,000. Itu satu benda yang hanya mungkin kita kena rajin travel sana, travel sini kan. Kena kenal tempat, kena kenal kawasan, kena pandai berkomunikasi dengan guide. Kalau nak masuk pasar Puri, itu pun skill-skill yang baru yang boleh dipelajari lah bagi mereka yang minat. Dan seterusnya adalah perkhidmatan fax. Mungkin fax ini mungkin dulu sekarang ni mungkin kena dilihat semua sama ada dia masih lagi relevan dengan keadaan semasa atau tidak. Seterusnya ialah bahagian membuat promosi, periklanan, pemasaran. Ini juga bidang-bidang yang boleh diceburi dan dia ada pasarannya, di mana banyak bisnes-bisnes kecil memerlukan ejen-ejen yang boleh membuat promosi produk mereka, yang boleh membuat pemasaran produk mereka dan juga boleh memberikan mereka pada periklanan pada harga yang berpatutan bagi mereka lah, terutama usahawan kecil kan. Sebab sekarang ni
menjadi social media manager merupakan satu yang mungkin sangat perlu sekarang ni kan. Kalau ada orang yang sanggup nak menjadi social media manager bagi syarikat-syarikat secara orang kata tidak terikat dengan gaji, orang kata saya berbayar secara bulanan sebagainya, part time pun memang sangat diperlukan. Sebab apa? Untuk menguruskan Facebook, Instagram, Google, website, semua itu memerlukan pada individu yang mahir. So, bangsa siapa yang boleh memahirkan diri merupakan satu benda yang boleh menjadikan satu pendapatan juga buat mereka. Jurugambar, ya. Jurugambar ini bukan skill yang begitu bagus kalau mereka bagi orang yang berminat, dan dia juga boleh jadikan satu perniagaan. Khususnya catering. Catering ni kan tengok zaman sekarang. MCO ni macam mana kita nak jalankan cateringnya. Kan? Kalau zaman biasa, yes, catering ni adalah satu bisnes yang menarik, terutamanya bahagian pengantin, bahagian ni kan. Tetapi dia juga orang kata satu bisnes yang kena dilihat kembali apabila kita berada dalam dunia MCO sekarang. Merawat bunga dan tanaman. Sebagai contohnya adalah apabila setengah individu, terutama orang yang minat bunga, T20, itu golongan-golongan yang high class sikit kan, yang mereka minat bunga dan tanaman, maka individu-individu yang ada skill, individu-individu yang ada kepakaran dalam bidang-bidang ini juga mereka mampu untuk memberikan income pada masing-masing, sebab mereka boleh menolong orang-orang yang mahu menjadikan sekeliling mereka sebagai rumah yang ada tanaman yang cantik. Dan seterusnya adalah broker maklumat. Broker maklumat ni macam mana? Broker maklumat ni dia banyak jenis tu. Kalau kita tengok broker maklumat, ada broker maklumat yang berkaitan dengan pimpinan, ada broker maklumat berkaitan dengan sesuatu yang memberikan pada mereka itu apa yang mereka nak. Itu sebagai contohnya lah. So, contoh gini, kalau sesengah orang, mereka nak ada satu agensi ataupun satu syarikat, individu yang menyediakan berbagai data, maklumat untuk mereka membuat keputusan dalam syarikat mereka. Itu pun boleh dijadikan sebagai satu benda yang memberikan manfaat dan juga pendapatan kepada individu yang terlibat. Dan seterusnya ialah data security. Data security, data masuknya orang yang terlibat dalam dunia data lah. Ini juga merupakan satu perkara yang memberikan perniagaan pada mereka, juga pendapatan sekiranya mereka tahu untuk melaksanakannya. Seterusnya adalah sebagai perunding persiapan komputer. Okey, dalam dunia IT adalah dunia di mana mereka boleh memberikan berbagai input kepada syarikat-syarikat yang memerlukan. Sebagai contohlah, ada syarikat yang nak membeli komputer katakan. Mereka memerlukan khidmat nasihat bagaimana nak beli komputer. Komputer macam mana. Kalau second hand macam mana spek dia, macam mana kelajuan dia, macam mana dari sudut hardware dia kan. Bagaimana dengan perisian dia yang sesuai dengan syarikat tersebut. Bagaimana network yang nak dibina. Ini juga satu perkara yang bagi mereka yang ada ilmu ini, mereka boleh membuat bisnes secara part time atau full time untuk membantu syarikat-syarikat. Sama syarikat-syarikat kecil lah. Syarikat-syarikat kecil ni merupakan syarikat yang mereka nak sesuatu tapi dalam keadaan kekangan keuangan yang ada pada mereka. Okey, guru komputer ini untuk bagi mereka mengajar untuk orang-orang yang terlibat kan. Sebab apa zaman sekarang ni masih lagi zaman yang Word, Excel, PowerPoint itu salah satu software yang sangat-sangat diperlukan. Ramai lagi pekerja-pekerja baru yang masuk yang belum betul-betul mahir dalam Word, Excel dan PowerPoint kan. Microsoft Office yang sangat diperlukan. Sebagai contohnya kan, kita dah boleh buat contohnya dalam PowerPoint katakan. PowerPoint ini sesuatu yang bukan saja dia digunakan untuk membuat presentation, tetapi PowerPoint juga kan sekarang ni dah mula boleh dibuat sebagai satu tempat untuk kita membuat periklanan. Contohnya kita membuat brosur menggunakan PowerPoint, kita membuat berbagai periklanan menggunakan PowerPoint. Itu merupakan satu perkara yang memberikan manfaat pada kita jugalah, terutama pada individu-individu yang boleh ada kemahiran dan juga mahu belajar lebih mendalam lagi. Dan untuk belajar tentang perisian ni sebenarnya kalau di Malaysia banyak kolej-kolej yang boleh offer pada harga yang berpatutan. Banyak agensi-agensi
kerajaan yang sanggup turun, yang ada program-program bersama dengan masyarakat, yang mana mereka ini boleh membantu usahawan-usahawan kecil. Okey, kita kata cukuplah setakat ini dulu. Kita jumpa lagi insya-Allah. Dan bersama kita akan sambung lagi apakah perniagaan-perniagaan yang boleh kita masuk. Ada banyak lagi ni yang boleh kita fikirkan yang sesuai dengan diri kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita sebagai usahawan akan memberikan, sentiasa memikirkan bagaimana untuk memberikan kebaikan pada syarikat dan juga pada pelanggan-pelanggan kita, dan juga kita sekarang dalam dunia MCO, PKP, sentiasa hendak mencari income tambahan untuk kita terus memajukan syarikat kita dan boleh menyelesaikan banyak masalah yang ada sekarang dalam masyarakat, kan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebagai seorang usahawan, sentiasa kita berimpian untuk menggapai impian diri dan menerobos cita diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.